Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, perbandingan antara litar siri dan litar selari boleh dibuat daripada beberapa elemen lah. Antaranya dari segi sambungan, nilai bagi voltan, nilai bagi arus, nilai bagi rintangan dan sebagainya lah. Okey. Yang saya nak ceritakan hari ni, ini special hari ni sebab kita akan rungkaikan. Kalau kita ada satu litar, okey, kita ada satu litar, bagaimana perbandingan antara sambungan litar, voltan yang sama, mentol ataupun rintangan yang sama, ataupun kita punya beban yang samalah. Bagaimana kecerahan ataupun nilai bagi IJ, BJ yang akan mempengaruhi kita punya itulah kecerahan mentol ataupun sambungan bagi mentol tu. Kita akan lihat pada akhir sesi perbincangan hari ini. Jadi anda dan pelajar-pelajar lagi masih lagi bersama dengan saya Cikgu Hadi bin Ismail dalam kelas RBT tingkatan 2 bagi reka bentuk litar elektrik. Kita akan rungkai dan kita akan selami apa perbandingan di antara litar siri dan litar selari. Sebelum tu jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel cikgu. Semoga channel ni bermanfaat untuk kamu, terutamanya pelajar yang ambil subjek RBT. Cakap banyak tak mau, jom kita layan dulu intro channel cikgu. Let's go. Okey. Cuba tengok pada slide di sebelah cikgu ni. Alright, kita ada perbandingan antara litar siri dan juga litar selari. Kalau daripada gambar rajah ni kita nampaklah. Kita dah tahu ini adalah litar litar siri. Ini litar siri, sambungannya dibuat secara siri, dan ini adalah litar selari. Ini siri, ini selari, dibuat secara selari. Okey, ini kita punya VJ kan. Okey. Ini contoh, katakanlah ini adalah R1, ini adalah R2. Ini R1, ini R2. Jadi arus kat sini, contoh arus kat sini, arus IJ. Ini I. Okey, ini I. IJ lah. Kat sini I1, kat sini I2. Okey. Baik, kita tengok dulu penerangan bagi perbandingan. Tengok sedikit secara pintas lalu. Laluan elektrik, tenaga elektrik yang mengalir hanya satu. Yang litar selari dua atau lebih laluan untuk arus mengalir lah. Mentol disusun bersebelahan, okay, secara siri ni disusun secara bersiri. Manakala selari disusun pada laluan yang berlainan. Dia kata kalau dalam litar siri, satu mentol terbakar, mentol lain tidak akan menyala. Katakan mentol yang kedua ni terbakar, semua mentol tak akan menyala sebab litar dah terputus ataupun litar buka. Manakala bagi litar selari, kalau satu yang tak menyala ataupun dah terbakar, yang lain masih lagi boleh menyala, tak jadi masalah. Okey. Cikgu, ada soalan? Jadi macam mana kalau penyambungan ni dibuat di kediaman? Kebanyakan di kediaman, katakanlah kalau di rumah kita kan, dia ada pelajar boleh pergi cuba buka tengok lampu di rumah kamu. Katakan buka di ruang tamu, satu buka, kita akan tengok. Sekarang ni banyak pakai downlight. Kita tengok mungkin bila switch dibuka ada 2 biji downlight. Downlight dia menyala lah. Jadi bila dua biji yang menyala tu, sambungan dibuat secara selari. Dia takkan jumpa secara siri. Sebab kalau siri, satu rosak, dua-dua tak menyala. Tapi kalau selari, satu rosak, satu lagi masih menyala. Okey. Seterusnya. Ini adalah rumus-rumus bagi litar siri dan selari. Okey. Ini rumus ni kita dah bincangkan banyak pada subtopik yang sebelum ni.
Okey. Ini pula secara detailnya apa perbezaan bagi litar siri selari. Ini pun sebenarnya kita dah bincang kan. Dah tengok dah apa benda voltan dia beza macam mana, arus dia macam mana kan. Rumus-rumus dia macam mana. Okey, yang cikgu nak bincangkan hari ni, ini dia. Ini yang cikgu nak bincangkan hari ni. Sebab cikgu dah buat analisis. Cuba kita lihat dulu gambaran bagi litar ni. Voltan yang sama, okey. Rintangan yang sama, R1 sama, R2 sama. Bawah untuk litar selari. Ini litar siri cikgu tanda sikit. Ini litar siri. Ini litar selari. Okey. Alright. Nilai R1, R2 pun sama. Tetapi nilai bagi IJ ni confirm tak akan sama. Kita tengok analisis yang saya buat. Okey. Bagi litar siri untuk gambar rajah di atas, kita dapat nilai bagi VJ-nya adalah 12. Jadi IJ adalah persamaan I1 dengan I2. RJ ini rumus dia lah, rumus secara umum. Jadi untuk cari nilai RJ, bila kita tambahkan kita dapat 8 ohm. Manakala bagi arus, bila kita buat pengiraan kita akan dapat 1.5 ampere. Kita tulislah kat sini. Dekat sini nilai IJ tadi adalah 1.5 ampere. Alright. Kita lihat pula pada litar selari. Litar selari bila dibuat pengiraan IJ dia dapat adalah 6 ampere. Ini IJ ni adalah 6 ampere. IJ 6 ampere. Besarkan sikit. Jadi I1 tadi dia dapat adalah 3 ampere. Di sini yang I2 adalah 3 ampere. IJ adalah sama dengan I1 dan I2. I1, I2 maksudnya I yang mengalir masuk dalam tangan ni lah. I1, I2. I1, I2. Dia adalah sama. Yang tak sama adalah nilai VJ. VJ adalah V1 tambah V2. Kena cari dulu voltan pada rintangan yang pertama, voltan pada rintangan yang kedua, baru kita dapat voltan jumlah. Okey, alright. Sekarang ni, cuba kita lihat. Nilai arus bagi litar siri dengan litar selari dekat sini dah tak sama. Okey, nilai arus dia tak sama. Okey, sekarang kita cuba cari nilai RJ. RJ yang saya dah cari kan, nilainya adalah 2 ohm. RJ. RJ dekat sini. Yang ini RJ. 2 ohm. Manakala bagi litar siri, RJ, R1 tambah R2 dia adalah 8 ohm. Sekarang pelajar cuba tengok. Mana rintangan yang lebih besar? Adakah litar siri ataupun litar selari? Kalau tengok dekat sini, rintangan yang paling besar adalah litar siri. Rintangan yang kecil adalah litar selari. Dekat sini pun kita dah boleh buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kita tengok balik definisi bagi hukum Ohm. Jika rintangan rendah bermaksud, ni rintangan rendah. Saya buat kesimpulan kat sini. Rintangan rendah arus tinggi ke rendah? Arus akan jadi tinggi. Cuba tengok arus 6 ampere. Cuba kita tengok dekat sini. Yang ini rintangan tinggi kan? Rintangan dia tinggi 8 ohm. Bila rintangan tinggi, arus akan jadi rendah. Kita tengok arus 1.5 ampere. Okey. Baik. Apa hubungan benda-benda ni bagi perbandingan litar siri dan juga litar selari? Hubungannya, okey. Bagi litar siri, bila kita tambahkan beban, bermaksud
Tadi kita ada hanya 2 kan? Okey, 1, 2. Kita tambahkan lagi. 3, 4. Oh, kita tambahkan. Tadi kita ada R1, R2. Kat sini je. Tapi kita tambah lagi R3, kita tambah lagi R4. Okey. Bila kita tambahkan lagi jumlah beban, alright, bermaksud rintangan semakin tinggi. Sebab apa rintangan semakin tinggi? Berbalik kepada hukum Ohm. Hukum Ohm kata dalam litas siri, rintangan jumlah adalah hasil tambah kesemua rintangan. Tadi kita ada 4 dengan 4. Katakan ini 4 lagi, ini 4 lagi. Kita akan dapat RJ bersamaan dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kita akan dapat 16 Ohm. Nampak? Semakin tinggi kan? Bila rintangan jadi semakin tinggi, arus yang mengalir masuk dalam litar ni dia akan jadi semakin rendah. Arus semakin rendah. Bila arus semakin rendah, kecerahan mentol, dia punya efek dia, kesannya kecerahan mentol menjadi semakin malap. Ini kekurangan bagi litar siri. Okey. Harap pelajar boleh faham ni. Ini kita cerita secara konsepnya kenapa litar siri dan litar selari ni dia berbeza dari segi nilai arus, nilai voltan dan juga kecerahan mentol. Kita ambil bagi mentol lah supaya kita mudah untuk faham. Jadi kalau litar selari tadi, kita dah dapat kan? Dia kata rintangan rendah, arus akan semakin tinggi. Maksudnya kalau kita tambah pun mentol lagi, ini kita dah tambah bagi litar siri. Untuk litar selari, kalau katakan kita tambah lagi, tak ada masalah sebenarnya. Kita dah ada 1, 2. Kita tambah lagi kat belakang dia. 3, 4. Kita tambahkan lagi. Jadi, dia punya voltan jumlah tak ada masalah. Sebab voltan dia sama pada semua tempat. R1, R2, R3, R4. Okay. Ini nilai IJ kat sini. IJ adalah I1 dia akan tambahkan dengan I2, akan tambahkan dengan I3, tambahkan dengan I4. Sebab dia punya arus pada setiap rintangan tak sama dengan arus jumlah. Dia adalah hasil tambah jumlah arus. Jadi kecerahan mentol dia tak akan bagi perbezaan yang ketara berbanding dengan litar siri. Okey. Itu kesan di antara perbezaannya. Sebab apa? Kita dah buktikan dalam pengiraan ni. Pengiraan bagi litar siri dan juga litar selari. Okey. Jadi panjang lebar kita dah bincang. Saya harapkan pelajar-pelajar boleh faham jelas bagaimana konsep bagi litar siri dan litar selari. Okey. Ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah ni. Di bawah ni. Tinggalkan ruangan komen, insya-Allah cikgu akan cuba untuk jawab. Jadi sekian dulu. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.